Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzuka min wa min al-malaikati al-muqarrabin wa khusna وافتح علينا أبواب رحمتك وعلنا أسر رحمتك. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بالدار والآن. سكنه وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Waqalatil yahudu, dan kata oleh orang dan kata waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dan kata orang Yahudi, apa perkataan mereka, tiada orang Nasara itu atas suatu yang kebilangan. Suatu yang kebilangan tu daripada agama. Jadi masing-masing dakwa lah antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Pertamanya katanya orang Yahudi, dan kata orang Yahudi tiada orang Nasara. Orang yang beragama Nasara itu atas suatu yang kebilangan daripada agama. Jadi maknanya agama Yahudi itu bukan dia agama yang betul. Dan mengkufur ia dengan Nabi Isa. Dan mengkufur ia Yahudi dengan Nabi Isa. Jadi orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Jadi orang Yahudi itu dia tidak berpegang, dia tidak i'tikad bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah, adalah Nabiullah. Tak macam kita. Kita Musa pun Rasulullah juga, Isa pun Rasulullah juga. Tapi orang Yahudi, Musa tu memanglah Rasulullah, tapi di sisi mereka Isa tu bukan Rasulullah, bukan Nabiullah. Itu mana kata mengkufur ia dengan Nabi Isa. Jadi mereka tak beriman dengan Nabi Isa. Dan mereka ingkar kata Isa tu bukan dia Nabiullah, bukan dia Rasulullah. Jadi kita semuanya yang 25 orang tu ialah Rasulullah ke semua. Cumanya kita mengikut syariat Nabi Muhammad. Dan Isa tu Nabiullah juga. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dan kata orang Nasara tiada orang Yahudi itu atas suatu yang kebilangan pada agama. Jadi agama orang Yahudi itu bukan agama yang terbilang, mana agama yang palsu, agama yang salah. Dan mengkufur ia Nasara dengan Nabi Musa. Begitu pula. Dan mereka orang Nasrani itu tak beriman dengan Nabi Musa pula. Sebab dia agak katanya agama Yahudi itu agama yang palsu.
Sebab yang betulnya dia lah. Jadi masing-masing kata kepada satu lagi. Orang Yahudi kata pada Nasrani, agama Nasrani itu agama yang salah. Orang Nasrani pula kata pada orang Yahudi, agama Yahudi itu agama yang salah. Tidak kebilangan, maknanya bukan agama yang betul. Maka Allah Ta'ala firman-Nya, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ وَهُمْ dan mereka itu ini padahal mereka itu dan mereka itu ini padahal mereka itu dua golongan tadi. Dan mereka itu yakni padahal mereka itu dua golongan Nasara dan Yahudi membaca mereka itu akan Taurat dan Injil yang diturun atas mereka itu dua golongan. Padahalnya jadi satu kepelekanlah. Orang Yahudi dia kata agama Nasara tu agama yang palsu. Nabi Isa bukan dia Nabi Allah. Orang Nasara pulanya kata agama Yahudi itu agama yang palsu. Nabi Musa bukan Nabi Allah. Padahal mereka ni, dua-dua golongan ini ada baca kitab Taurat, ada baca kitab Injil. Orang yang Yahudi ada kitab Taurat, orang Nasrani ada kitab Injil. Mereka ada baca kitab Taurat. Kalau orang Yahudi, mereka ada baca kitab Injil. Kalau orang Nasrani, kenapa dikatakan begitu? Dan di dalam kitab Yahudi membenarkan Nabi Isa. Dalam kitab Taurat bagi orang Yahudi itu membenarkan Nabi Isa. Menjaminkan, membenarkan bahawa Isa itu sungguh dia Rasulullah. Dia Nabi Allah. Dan pada kitab Nasara ialah Injil membenarkan Musa. Dalam kitab Taurat pun ada cerita kata Musa itu Nabi Allah sebenar. Tiap-tiap kedua membenarkan Nabi Muhammad. Tiap-tiap kedua apa dia? Kitab Yahudi, kitab Nasara, Injil dan Taurat tu membenarkan Nabi Muhammad. Tapi kenapa boleh keluar daripada mulut mereka itu cakapan? Itu yang maksudnya. Padahal mereka ada kitab masing-masing. Di dalam kitab masing-masing tu ada cerita kitab Taurat, ada cerita kata Nabi Isa tu yang sebenar. Nabi Muhammad pun sebenar. Dalam kitab Injil pun ada cerita kata Nabi Musa tu sebenar, Nabi Muhammad tu sebenar. Tapi kenapa mereka boleh cakap begitu? Tak beriman dengan Nabi Musa kalau orang Yahudi. Tak beriman dengan tak beriman dengan Nabi Musa kalau orang Nasara. Tak beriman dengan Nabi Isa kalau orang Yahudi. Padahalnya dalam kitab mereka masing-masing tu ada membenarkan tiap-tiap daripada tiga orang Nabi. Jadi nak beritahu katanya cakapan orang Yahudi, begitu tadi, cakapan orang Nasara begitu tadinya ialah cakapan daripada hawa nafsu mereka betul-betul. Bukan daripada beramal dengan kitab. Dengan sebabnya sekiranya kalau mereka ada baca kitab yang diturun kepada mereka, betul-betul beramal dengan kitab mereka, mereka akan beriman dengan segala rasul. Baik Nabi Isa, baik Nabi Musa dan baik Nabi Muhammad. Dan mesti kena beriman dengan Nabi Muhammad. Yahudi mesti kena beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani mesti beriman dengan Nabi Muhammad. Tak jadi semacam mereka yang jadi sekarang. Jadi itu rupa katanya mereka tak beramal dengan kitab mereka. Bahkan mereka kata tu ikut hawa nafsu mereka, jauh daripada ajaran kitab-kitab mereka. Itu perkataan orang Yahudi yang ada kitab Taurat. Itu perkataan orang Nasrani yang ada di dalam tangan mereka itu kitab Injil. Tambah lagi pulanya, kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kita maklum pada zaman Nabi itu golongan kafir ada 3.
Golongan kafir tu ada 3, 2 ahli kitab, 1 musyrikin. Pada zaman Nabi itu kafir ada 3. Kafir itu orang Yahudi yang ada kitab Taurat, orang Nasrani ada kitab Injil, lepas tu orang musyrikin Mekah. Orang ni jahiliyah, orang jahil, tak ada kitab. Orang musyrikin, orang jahil, tidak ada kitab, semata masa sesat. Orang Yahudi katanya, orang Yahudi kata Nasrani tidak betul, orang Nasrani kata orang Yahudi tidak betul, maka datang orang musyrikin pun begitu juga mereka kata. Tengok. Kata kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim. Seperti demikian itulah, yakni seperti perkataan Yahudi dan Nasara. Seperti demikian itulah, yakni seperti perkataan Yahudi dan Nasara berkata oleh mereka yang tiada ketahui. Yang tiada ketahui. Siapa dia? Mereka yang tiada ketahui daripada musyrikin Arab. Orang ini Allah Ta'ala panggil orang jahil. Adapun dua yang dulu dikatakan ahlul kitab, orang alim. Sebab mereka ada kitab. Yahudi ada kitab, Nasara ada kitab. Tapi musyrikin tidak ada kitab. Mereka betul-betul jahil. Demikian. Jadi kataan sama juga orang-orang yang musyrikin Arab. Yang lain dan lain daripada musyrikin Arab. Kata seumpama perkataan mereka itu Yahudi dan Nasara. Jadi orang musyrikin pun kata macam tu juga. Kata macam kataan yang dikata oleh Yahudi, kataan yang dikata oleh Nasrani. Apa maksud? Arti kata mereka itu mereka yang tiada ketahui. Tiap-tiap yang mempunyai agama itu tiada mereka itu atas suatu daripada agama. Ini perkataan orang musyrikin. Ni kataan musyrikin, dia katanya tiap-tiap yang mempunyai agama. Tiap-tiap manusia yang mempunyai agama. Tiap-tiap yang mempunyai agama. Siapa dia yang mempunyai agama? Yahudi ada agama, Nasara ada agama, Islam pun ada agama. Maka orang musyrikin Mekah dia katanya orang Yahudi, agama Yahudi, orang Nasara agama Nasara, orang Islam agama Islam. Tiada mereka itu atas suatu yang kebilangan daripada agama. Bukan agama yang sebenar. Jadi maknanya orang musyrikin dia kata macam tu juga. Orang Yahudi bukan agama yang sebenar. Agama Yahudi bagi orang Yahudi itu bukan agama yang sebenar. Agama Nasara bagi orang Nasrani bukan agama yang sebenar. Agama Islam bagi orang Islam, bagi muslimin bukan agama yang sebenar. Mana yang betul mereka lah semua berhala macam dia, itulah betulnya. Itu datang orang musyrikin kata begitu juga. Jadi maknanya setiap golongan itu dakwa, setiap golongan orang kafir yang 3 bagai golongan orang kafir itu dakwa bahasanya yang lain daripada dia tu salah ke semuanya. Yang lain daripada salah ke semua, bahkan mereka yang betul. Orang Yahudi dia dakwa kata dia lah yang betul. Orang Nasara dakwa kata dia yang betul. Musyrikin pun begitu demikian juga. Yang lain salah, yang dia tu betul. Maka apabila masing-masing dakwa kata betul,
Yahudi kata dia betul, Nasrani kata dia betul, musyrikin kata dia betul, dakwa kata dia betul. Maka dakwalah, nak dakwa macam mana pun, yang dia betul, yang kita salah pun, katalah. Maka mudahnya nanti tengok akhirat esok lah macam mana. Kalau kita katanya dia dakwa, kita dah bagi alasan begitu begini, dia kata kamu salah, yang sayanya betul. Kalau begitu baik, tak ada nak, kalau tak nak dengar akan perkara yang sebenar, nanti tengok akhirat esok lah. Siapa yang betul-betul yang betul, yang sebetul-betulnya, siapa yang salahnya. Maka lalu tu firman oleh Allah Ta'ala, Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala itu yang menghukumkan antara mereka itu pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala yang menghukumkan, yang menghukumkan, yang membuat keputusan, yang menghukumkan antara mereka itu, antara golongan orang kafir tadi. Golongan Yahudi, golongan Nasara, golongan alladzina la ya'lamun. Ialah golongan orang musyrikin. Pada hari kiamat. Nanti hari kiamat nanti Allah Ta'ala menghukum kepada mereka. Yang betul dapat masuk syurga, yang salah tu akan dimasuk ke dalam neraka. Nanti tengok akhirat nanti. Pada dunia nak cari keputusan tak boleh, masing-masing dakwa kata yang benar, padahal yang benar tu satu saja, tidak berbelah bagi. Yang sebenar tu satu saja, ialah agama Islam, tidak yang lain, tak berbelah bagi. Maka nanti tengok akhirat esok lah. Siapa yang sebenar, siapa yang salah, boleh tahu di akhirat esok. Tapi itulah, apabila tahu di akhirat esok, tak boleh buat apa lah. Tahu kata salah, sedar kata yang dia tu salah, tak boleh nak buat apa. Kalau nak sedar pun sedar sekarang, belum pada mati. Begitulah. Itulah, jadi maknanya senang nak cakapnya begitu. Nanti tengok akhirat esok. Kalau kita contoh begitu juga, kalau orang-orang yang Islam, kalau i'tiqad dia yang sesat, masalah. I'tiqad dia sesat, masalah. Kalau dia tak dengar yang sebenar, kita cakap beginilah senang. Nanti tengok akhirat esok lah. Begitu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala itu yang menghukumkan antara mereka itu pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Para barang pada ni takluk pada menghukum. Menghukum, membuat keputusan pada barang, pada perkara yang ada mereka itu padanya. Pada perkara. Sekalian, bersalah-salahan sekalian pada pekerjaan agama, masing-masing dakwa kata betul. Maka memasuk ia akan lorong yang betul, benar. Maka memasuk ia Allah akan orang yang betul benar ke dalam syurga. Siapa yang berjalan di atas jalan yang betul, yang sebenar, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Dan orang yang zalim, yang salah, pada i'tiqad dia, seperti orang-orang kafir itu, ke dalam neraka. Maka yang betul itu dengan kitab, dan batil itu tiada dengan kitab. Maka yang betul itu dengan kitab, yakni dengan beramal dengan kitab. Yang betul tu yang beramal dengan kitab. Maka yang salah tu yang tak beramal dengan kitab. Maka orang Yahudi, walaupun mereka ada kitab bersama mereka, tapi mereka tak beramal dengan kitab. Orang Nasara, mereka walaupun ada kitab Injil diturun kepada mereka, tapi mereka tak beriman dengan sebetul-betul kitab Injil.
Adapun orang musyrikin tidak ada langsung kitab bagi mereka. Adapun orang musyrikin tidak ada langsung bagi mereka kitab. Orang Yahudi ada ke tidak kitab? Ada, tapi tak beramal. Tak beramal dengan kitab. Orang Nasrani ada kitab ke tidak? Ada, tapi tak beramal dengan kitab. Maka yang tinggal ada satu saja, ada kitab serta beramal dengan kitab. Siapa? Orang Islam. Orang Islam, umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ada kitab serta beramal dengan kitab. Ini yang kelepasannya. Itu mana katanya, maka betul itu dengan kitab, dengan beramal pada kitab. Dan batin yang salah itu tiada dengan kitab, tiada beramal dengan kitab. Itulah. Jadi senanglah nak cakap tu dengan orang Yahudi Nasara, tengok akhirat esok lah macam mana. Begitulah. Kemudian masuk cerita lain pula. Katanya, firmannya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Dan tiada seorang, ini dia terjemuh tafsir dia. Kalau terjemuh betul-betul, man tu nak tanya, siapakah yang terlebih zalim daripada mereka yang menegahkan akan masjid-masjid Allah? Kita tengok dia katanya waman, dan kalau mengikut betul-betulnya waman azlamu, dan barang siapakah siapakah azlamu yang terlebih zalim, yang paling zalim, mimman mana, lebih zalim, lebih kuat zalimnya, mimman mana'a masajidallah, daripada mereka yang menegah akan masjid Allah, bahawa dia beramal, beribadat padanya, disembahyang dalam masjid. Mana siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menegahkan masjid Allah? Jawabnya, tidak ada. Jawabnya, siapa yang paling zalim, lebih zalim pada orang ni, orang yang menegahkan masjid Allah? Jawabnya, tiada. Maka ambil dia jawab, itulah dia katanya, dan tiada seorang lebih zalim. Itu dia. Itu yang dia tulis tu, dan tiada seorang. Itu jawab. Itu jawab. Jadi maknanya, waman azlamu, dan siapakah azlamu yang terlebih zalim, yang terlebih sangat zalim, lebih kuat zalimnya daripada orang yang menegahkan masjid Allah? Jawabnya, tidak ada yang lain lagi. Hanya orang yang menegah masjid Allah inilah yang paling zalim sekalinya. Sebab tu dia terjemah katanya, dan tiada seorang, inilah naknya yang betulnya, bukan terjemah Quran, terjemah tafsir. Dan tiada seorang lebih zalim daripada mereka yang menegah akan masjid, akan segala masjid-masjid Allah. Tapi bukan menegahkan masjid. Menegah, menghalang, menyekat. Masjid tak boleh nak segah, nak tegah pun tegah orang lah. Tapi cakapnya begitu, menegahkan masjid. Sebenarnya apa dia? Bukan menegah masjid. Menegahkan siapa? Menegahkan orang masuk masjid. Tapi cakapnya yang menegah segala masjid Allah. Masjid tak boleh tegah. Nak tegah orang lah. Sebab tu dikatakan an yuzkara fiha ismuh, an yuzkara fiha ismuh, bahawa disebutkan pada tengok, an yuzkara fiha ismuh,
bahawa disebut padanya pada masjid akan namanya nama Allah, bahawa disebut padanya pada masjid bahawa disebut padanya pada segala masjid Allah, padanya pada segala masjid Allah sebut-sebut akan namanya nama Allah. Sebut nama Allah di dalam masjid. Sebut nama Allah dalam masjid dengan secara mana? Bukan masuk dalam masjid tu Allah, Allah, Allah. Bukan nak maksudnya betul-betul begitu. Bahkan masuk dalam masjid, menyebutkan nama Allah dalam masjid dengan sembahyang dan mengucap tasbih dan lain-lain lagi daripada segala zikir. Baca Quran, itu maknanya menyebutkan nama Allah. Sebab dalam salat kita sebut nama Allah, Allahu Akbar. Patut baca doa iftitah pula, Allahu Akbar kabira. Ada sebut nama Allah. Selepas pada baca doa iftitah, apa dia lagi? Sunat. A'udzubillahi. Sebut nama Allah juga. Patut bismillah pun sebut nama Allah. Bismillah. Patut baca Fatihah pun sebut nama Allah juga. Patut nak takbir rukuk, Allah, sebut nama Allah juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi al-a'la tu Allah juga pun. Sami'allah, tu semuanya sebut nama Allah. Jadi ulang sekali lagi, tiada seorang yang lebih zalim daripada menegahkan segala masjid Allah. Tapi dah kata masjid ni tak boleh nak menegah kan. Tak boleh nak menegah, tak boleh nak sekat. Menegah tu menegah bahawa disebut nama Allah. Bahawa tegah tu maknanya larang orang nak masuk, larang orang menegahkan orang nak masuk ke dalam masjid Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan mengusha ia, dan mengusha ia, dan mengusha ia. Ia orang zalim tadi. Mengusha ia pada meruntuhkan masjid. Jadi maknanya Allah Ta'ala buat tanya, siapa yang paling zalim? Siapa yang lebih kuat kezalimannya daripada orang yang menegahkan manusia daripada berzikir, menyebutkan masuk dalam masjid berzikir, menyebutkan nama Allah, tidak ada orang tu yang paling zalim. Dan mereka itu usaha untuk nak meruntuhkan masjid-masjid Allah. Orang ni yang paling zalim. Orang yang usaha untuk nak meruntuhkan masjid Allah, orang yang usaha pada menghalangkan manusia daripada masuk berzikir, masuk menyebutkan Allah, bersemayang, beribadat di dalam masjid. Orang ni lah paling zalim. Ceritanya, dia katanya turun ayat ini, ayat waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Turun ayat ini mengkhabarkan daripada orang Rom pada zaman dulu yang meruntuh akan Baitul Maqdis. Mereka datang meruntuhkan Baitul Maqdis, atau pada orang musyrikin Arab tak kala menegahkan mereka itu akan Nabi SAW daripada Baitullah tahun Hudaibiyah. Ini dua kaul pada ceritaan ayat ini. Satu kaul katanya ayat ni nak cerita pada zaman dulu. Pada zaman dulu, belum pada zaman Nabi Muhammad tu, orang Rom mereka menyerang kepada tempat kawasan itulah, kawasan Masjidil Aqsa. Mereka bunuhkan orang penduduk di sana, dan mereka meruntuhkan akan Baitul Maqdis.
Dan Baitul Maqdis semenjak daripada itu terbiarnya begitu. Tidak ada siapa yang mengimarahkan Masjid Baitul Maqdis. Sehingga apabila jadi zaman Nabi itu Baitul Maqdis itu terbiarnya begitu. Maka dihidupkan balik Baitul Maqdis tu apabila pada zaman khilafah Sayyidina Umar. Sebab pada zaman khilafah Sayyidina Umar tu jadi sebelah balik kawasan Palestin, kawasan yang sekarang tu lah, kawasan sekitar kawasan Palestin, kawasan Israel tu dapat jajah oleh orang Islam pada zaman Sayyidina Umar. Maka itulah dihidup balik akan Masjidil Aqsa. Di situlah mulai ada digunakan masjid. Jadi mereka orang Rom, mereka datang menyerangkan kawasan di situ, mereka meruntuhkan masjid, mereka jadikan Masjidil Aqsa tu tempat-tempat buang sampah. Maka dihidup balik pada zaman Sayyidina Umar. Itu satu setengah ulama katanya ayat ni diturun pada golongan, nak cerita golongan Rom yang mereka yang meruntuhkan masjid Baitul Maqdis. Satu setengah ulamanya kata begitu. Setengah ulama tafsir. Tapi setengah ulama tafsir dia kata ayat ini turun tuju kepada orang musyrikin Mekah. Tuju kepada orang musyrikin Mekah. Tak kala menegah mereka itu musyrikin Mekah akan Nabi SAW, menegah, menghalang, menyekatkan Nabi SAW daripada Baitillah. Daripada Baitillah, maknanya dia menegahkan Nabi nak pergi kepada Baitillah. Nabi nak pergi kepada Baitillah bila tu tahun Hudaibiyah, tahun peperangan Hudaibiyah. Jadi ceritanya Nabi bersama sahabat tu ramailah. Nabi nak pergi ke Mekah, tapi pada zaman itu tu Mekah belum dibukakan. Mekah pada masa perang Hudaibiyah itulah belum dibukakan, bahkan dalam retahan orang musyrikin. Nabi pun berangkat daripada Madinah menuju ke Mekah untuk nak buat umrah. Maka apabila sampai kepada tempat nama Hudaibiyah tu dihalangkan oleh orang musyrikin, tak bagi masuk. Itulah cerita dia ni. Maka dengan sebab mereka tak bagi Nabi masuk kepada Baitillah untuk nak buat ibadat nusuknya, maka itulah cerita katanya mereka menegahkan orang daripada masuk beribadat menyebutkan nama Allah pada masjid. Sebab Baitillah tu situlah Masjidil Haram dah situnya. Begitulah. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina. Ulaika maka lahum, bermula mereka itu orang-orang yang zalim tadi, tiada bagi mereka itu an yadkhuluha, bahawa masuk mereka itu akan dia masjid, masuk ke dalam masjid dah, illa khaifin, malaikan takut sekalian, tiada boleh masuk orang dengan aman. Tiada boleh masuk seorang dengan aman. Jadi katanya ulaika, mereka orang-orang yang menegahkan manusia daripada masuk ke dalam masjid. Orang ini tiada bagi mereka itu.
Tiada bagi mereka itu bahawa masuk mereka itu akan dia masjid ni masuk ke dalam masjid. Illa khaifin, malaikat takut sekalian. Tiada boleh masuk dengan aman. Jadi orang kafir, orang kafir pada apabila Nabi datang serang Mekahnya, apabila datang serang Mekahnya, Nabi kata siapa masuk dalam Masjid Haram, orang tu selamat daripada kena bunuh. Siapa masuk dalam Masjid Haram, orang tu selamat daripada daripada kena bunuh. Sebab orang Islam dah serang sekeliling Mekah tu diserangi oleh orang Islam. Jadi 4 pihak, 4 penjuru pengkah tu diserangi oleh orang-orang Islam. Maka jadi orang-orang musyrik itu apabila diserang oleh orang Islam tu di dalam ketakutan. Maka Nabi beritahu kepada orang Mekah pada masa dia tu menyerang ke Mekah, Nabi katanya siapa yang masuk di dalam, jangan ada kat tengah jalan. Siapa ada kat tengah jalan akan dibunuh. Melainkan orang yang lari masuk dalam Masjid Haram, artinya orang yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, orang tu akan selamat. Jadi nak ceritanya orang ni dia tak masuk dalam masjid dengan secara aman tu macam kita nak masuk. Kita begitu. Jadi mana orang-orang yang kafir tadi tu, mereka yang kalau tak ketakutan mereka tak lari masuk dalam masjid. Jadi maknanya dia masuk masjid dengan sebab dia takut kena bunuh. Sebab apabila masuk dalam masjid tu aman. Sebab haram dibunuh orang dalam masjid walaupun orang kafir sekalipun. Maka jadi nak cerita katanya tak macam kita orang Islam lah. Kita masuk masjid ni biasa dengan keadaan aman pun kita masuk, dalam keadaan kita takut pun kita masuk dalam masjid. Sebab kita masuk dalam masjid untuk nak buat ibadat. Adapun orang musyrikin, orang kafir, mereka tak masuk dalam masjid melainkan dalam keadaan mereka itu ketakutan. Takut di mana? Sebab tu Nabi katanya siapa ada kat jalan aku bunuh. Siapa ada kat jalan aku nak bunuh. Siapa nak lawan aku bunuh. Malaikat orang nak selamatkan diri, takut daripada kena bunuh, lari masuk dalam Masjid Haram. Jadi masuk Masjid Haram tu kerana takut. Untuk nak menyelamatkan diri. Jadi masuk dalam masjid untuk nak menyelamatkan diri. Kita orang Islam masuk dalam masjid untuk nak beribadat. Jadi orang ni dia Allah Ta'ala kata orang ni nanti tengok. Orang yang merosakkan masjid, orang ni nanti tengok mereka masuk masjid bukan masuk dengan secara aman. Bahkan mereka masuk masjid tu kerana takut. Duduk kat luar masjid tu takut. Nak bagi aman, damai, nak bagi aman, selamat tu kena masuk dalam masjid. Itulah. Jadi maknanya asal dia merutuhkan masjid, mengkhianat merutuhkan masjid. Mengkhianat merutuhkan masjid, tapi suatu hari nanti mereka akan masuk masjid sebagai tempat tumpu untuk nak mengelak daripada ketakutan bagi mereka. Jadi maknanya awal-awal dia mengkhianatkan masjid, merutuhkan masjid, akhir-akhir masjid tu jadi tempat berlindung bagi mereka, tempat selamat bagi mereka. Jadi maknanya jadi maknanya salah katanya malu kau tidak begitu. Dulu kau juganya merutuhkan masjid ini. Dulu kau juganya menghalangkan kami masuk dalam masjid ini. Tapi sekarang kau pula nak selamat, kau lari masuk dalam masjid ini. Begitu pula. Tak malu kau buat begitu. Begitulah. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka itu di dalam dunia kehinaan. Orang yang merutuhkan masjid, orang yang menegahkan manusia daripada berzikir, menyebutkan nama Allah dalam masjid, orang ini dalam hidup dunia dan bagi mereka itu dalam dunia itu kehinaan. Hidup dalam kehinaan dengan suruh bunuh, halal darah dan tawan. Memanglah orang kafir harbi disuruh bunuh. Kalau tak bunuh pun ditawan. Kalau tak bunuh, tak tawan pun diambil jizyah. Kalau dia nak duduk dalam agama, dalam negeri Islam, dalam dunia di atas kehinaan, duduk dalam keadaan kehinaan, walahum fil akhirati azabun azim,
Dan bagi mereka itu orang yang zalim tadi pada akhirat azab yang sangat besar, iaitu neraka. Uh, jadi tidak ada tempat yang senang pada masa hidup dunia, hidup dalam keadaan kehinaan, akhirat pula di dalam azab. Mana tempat senangnya? Itulah ketinakan atau balasan bagi orang yang usaha menegakkan orang lain masuk dalam masjid. Seperti sekarang itulah orang-orang Yahudi, orang Israel tu menegakkan orang Islam nak masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Kudus. Itu maka mereka akan dapat kehinaan. Tengok pandangan manusia kepada mereka bukan pandangan belia, pandangan hina. Walaupun tak dibunuh, walaupun tak diambil jizyah sekalipun, tapi orang seluruh dunia pandang hina kepada mereka. Lagi pulaknya, di akhirat memang mereka akan diazabkan di dalam neraka. Itulah. Kemudian katanya, dan telah turun tak kala ta'an, cerca orang Yahudi pada nasah kiblat atau pada sembahyang sunat atas kenderaan pada musafir di mana menghadap ia. Nampaknya untuk hari ini kita akhir setakat tu dulu, masuk cerita lain pula. InsyaAllah kita sambung lagi pada katanya, dan telah turun tak kala ta'an cerca. Wallahu'alam, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhana 'arifin wa nawwir